Dah 10 tahun dah kita tak menang. Last kita menang tu Safi Salih rembat. Boom! Meletup. Hari ni kita nak loya tentang prestasi skuad Malaysia di AFF Suzuki 2020. Dan kita tahu Malaysia memulakan langkah kanan dalam AFF Suzuki ni dengan menang ke atas Kemboja 3-1 dan Laos 4-0. Safawi Rashid hat-trick dan mereka kini berada di kedudukan pertama dalam grup B dengan mengutip 6 mata. Dan ini merupakan 3 fakta menarik mengenai skuad Malaysia yang bertanding di pentas AFF Suzuki 2020. Yang pertama adalah kita lihat adalah strike force ataupun di bahagian forward pemain-pemain muda. Kita ada pemain yang dapat anugerah MVP iaitu Arif Aiman. Kemudian kita ada Arif Fazilah daripada Terengganu dan Kogi yang telah menjadikan 1 gol daripada PJ City. Di bahagian midfield kita ada Mukhairi Ajmal di mana dia merupakan kapten untuk pasukan Malaysia Under 23 yang akan bermain di Piala Asia di Uzbekistan pada tahun 2022. Dan pemain yang paling kita tunggu-tunggu aksinya adalah Luqman Hakim yang bermain di KV Kortik dan dia telah membuat 1 assist dan telah menunjukkan satu prestasi yang sangat baik bermain di bahagian wing. Tidak lupa juga kita ada pemain muda yang berpengalaman seperti Syafiq Ahmad, Faizal Halim tengah Covid sekarang ni, dan Safawi Rashid yang menunjukkan satu prestasi yang sangat baik. Mereka ni laju, bertenaga, yakin dan yang paling penting mereka bermain demi lencana di dada. Yang kedua adalah pertahanan yang berpengalaman. Barisan pertahanan yang diturunkan pada kesebelasan utama untuk 2 perlawanan ini adalah pertahanan yang mempunyai banyak pengalaman bermain di peringkat Asia Tenggara. Kita lihat di bahagian center back, kapten kita Aidil Zafwan yang menyerongkan jersey nombor 7, berumur 34 tahun, masih lagi bertenaga untuk mengetuai skuad Harimau Malaya. Dan tidak kita lupakan pasangannya itu Syahrul Saad, siap menjadikan gol menentang Laos. Gerakan umpama pemain penyerang, patutnya lepas dia skor malam tu, dia patut buat celebration KB kalau nama dia yang macam ni. Kemudian di bahagian fullback ada Rizal Ghazali, Syahmi Safari yang banyak membantu bahagian serangan, kemudian bagus dalam bertahan. Goalkeeper, lama kita dengar nama Apik. Saya rasa zaman 2010 dah saya dengar nama Apik. Sampai sekarang dia masih lagi bermain dan mendapat tempat kesebelasan utama. Dan pemain nombor 6 yang sepatutnya dikendalikan oleh Junior Esdal. Tapi untuk first game, Tan Cheng Ho nampak Junior Esdal gagal untuk mengemudi bahagian pemain nombor 6 ni dan menggantikan dengan Badrul Bahtiar. Tak sangka jugalah penjaring terbanyak untuk pemain tempatan kita mampu menggalas tugas ini. Kira dia ni main deep lying playmaker dan banyak hantaran-hantaran yang bagus yang dia buat. Dan dia juga boleh hold bola di bahagian pertahanan. Nak ulas panjang pun payah Badrul ni. Senang cerita dia arkitek dalam 2 game Malaysia ni. Dan perkara yang ketiga adalah naturalisasi kita suram. AFF Suzuki tahun ni kita bawa 2 orang pemain naturalisasi sepatutnya, iaitu Depola dan Mahamadul Sumare. Kan kalau ikut sebenarnya 2 pemain ni sangat baik bermain waktu dulu. Kemudian Depola ni hanya menjaringkan 1 gol je sepanjang dia bermain dengan Malaysia, dan itu pun jaringan penalti. Bukan apa kita nak isukan gol ni, sebab dia bermain di bahagian forward, di mana bahagian itulah yang sepatutnya menjaringkan gol. Jangan samakan dia dengan Harry Kane, tak sama, jauh. Corak permainan Depola ni menyebabkan ramai peminat bola sepak tanah air tertanya-tanya di manakah letaknya kekuatan Depola. Tapi kita tahu sebab jurulatih ni lebih tahu fungsi player untuk diletakkan dalam taktikal mereka. Jadi kita kena percayakan kepada coach kita Tan Cheng Ho. Semoga dia dapat menemui cara untuk menggunakan Depola secara optimal. Bukanlah kata ni Depola ni tak bersungguh-sungguh. Kita nampak kesungguhan dia main dalam first half. Tapi itulah sebab dia main di bahagian forward dan dia merupakan player naturalisasi. Jadi kita mempunyai jangkaan yang tinggi kepada pemain-pemain seperti itu. Kita sedia maklum dalam Liga Malaysia, pemain-pemain yang banyak menjaringkan gol adalah pemain-pemain import.
Jadi harapan kita untuk pemain naturalisasi ini perform dengan lebih baik dan boleh membawa Malaysia menang AF Suzuki ni. Kesimpulannya adalah kita mengharapkan skuad Malaysia tahun ini dapatlah membawa balik piala AFF Suzuki 2020 tu. Dah 10 tahun dah kita tak menang. Last kita menang tu Safi Salih rembat, boom, meletup. Dan dengan kualiti pemain yang sedia ada, kita rasa Malaysia berpotensi untuk menang AF Suzuki. Dan yang paling penting, jangan pula nanti ada yang positif lah. Dah je bawa player 24 orang je. Orang suruh bawa 30, bawa 24. Tapi itulah, kita nak kata apa, itu adalah segala-galanya telah dirancang oleh mereka. Kita je yang lalai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.